Ai habal murah-murahan kasalamat, saya Hikmah Jini. Industri sarang burung walit akan dikembangkan. Kerajaan Negeri Sabah komited mencari kaedah efektif dalam memajukan ekonomi yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan berkata, kerajaan negeri akan membangunkan industri sarang burung walit sebagai satu daripada usaha menghidupkan semula ekonomi tempatan. Menurutnya, ketika ini terlalu ramai individu yang telah kehilangan kerja atau gaji mereka dipotong. Katanya antara cara untuk menggantikan kerja-kerja yang telah hilang adalah dengan mengembangkan ekonomi sedia ada seperti membangunkan industri sarang burung walit. Sehubungan itu, Kerajaan Sabah akan membangunkan aktiviti hiliran industri sarang burung walit di negeri ini. Dalam satu kenyataan semalam, Jeffrey berkata produk mentah sarang burung walit perlu diberi nilai tambah untuk menjana pendapatan yang lebih baik. Jika dilihat, sekilogram sarang burung walit yang berkualiti berharga RM5,000. Namun, produk mentah yang diproses boleh mencapai lebih RM15,000 setiap kilogram. Pada masa sama, Jeffrey berkata kerajaan juga akan bekerjasama dengan sektor swasta untuk mewujudkan kilang pemprosesan produk sarang burung walit di Sabah. Katanya impiannya adalah untuk memasarkan produk sarang burung walit Sabah sebagai satu jenama antarabangsa dan bukan hanya fokus kepada pasaran China sahaja. Bunyi kuat menggemparkan penduduk Sabah dan Labuan. Penduduk sekitar Beaufort, Sipitang, Kuala Penyu dan Labuan digemparkan dengan bunyi letupan seperti guruh dan gegaran selama beberapa saat, kira-kira jam 11 pagi tadi. Ramai pengguna media sosial berkongsi peristiwa itu dan tertanya-tanya punca dan arah bunyi letupan berkenaan. Pihak berkuasa termasuk polis dan bomba setakat ini memaklumkan masih mencari punca bunyi letupan atau gegaran itu. Kejadian seismik itu turut direkodkan Pusat Kaji Gempa Kebangsaan Brunei. Menurut laporan yang dikeluarkan, kejadian itu berlaku 11.03 pagi tadi dan bukan disebabkan gempa bumi atau gegaran di Brunei atau negara sekitarnya. Ketua Polis Daerah Beaufort, Deputy Superintendent Azmir Abdul Razak mengesahkan tiada sebarang laporan diterima setakat ini. Beliau mengakui kejadian itu menyebabkan keadaan sedikit gempar di daerah berkenaan. Menurut DSP Azmir, beliau sudah berhubung dengan Ketua Polis Daerah Sipitang yang mendakwa terdengar bunyi letupan kuat dari arah Lawas, Sarawak. Beliau turut berhubung dengan Polis Labuan, tetapi bom lama yang ditemukan sebelum ini juga sudah dimusnahkan. Bagaimanapun, DSP Azmir berkata, setakat ini pihaknya belum menerima sebarang laporan atau aduan daripada mana-mana pihak yang menyatakan lokasi letupan terbabit. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Sipitang, Deputy Superintendent Champin Pioh berkata, pihaknya juga sedang berusaha mencari punca bunyi letupan. Katanya, beliau juga mendengar bunyi seperti guruh dari arah Labuan. Katanya, Polis Sipitang sedang mencari kemungkinan ia berpunca daripada pipeline gas ke Miri, tetapi perkara ini belum disahkan. Terdahulu, Ketua Zon Bomba Beaufort, Andre Andrew berkata, setakat ini, Balai Bomba dan Penyelamat di bawah Zon Beaufort tidak menerima sebarang panggilan kecemasan. Sementara itu, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM menyatakan bunyi letupan yang berlaku tiada kaitan dengan latihan perang Borneo. Menurut Pegawai Perhubungan Awam TLDM, latihan perang Borneo hanya dilakukan pada 28 Januari lalu. Di laman media sosial pagi tadi, beberapa pengguna Facebook memuat naik status mengenai bunyi letupan kuat yang dipercayai berlaku sekitar 11 pagi di Beaufort, Sipitang, Membakut, Kuala Penyu dan kawasan sekitarnya termasuk di Brunei. Insiden sama pernah dilaporkan di Sabah pada Ogos 2018. Kita ke perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah.
Buat hari ketiga berturut-turut, Malaysia mencatatkan kes harian melebihi 5,000 dengan 5,298 kes positif baru COVID-19 dilaporkan di seluruh negara hari ini. Kes positif baru COVID-19 di Sabah turut meningkat dengan 298 kes dilaporkan hari ini berbanding 263 kes semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 48,868 kes. Tiada kes kematian dan kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata, daripada 298 kes positif COVID-19 yang dicatatkan hari ini, 223 kes atau 74.8% berpunca dari saringan kontak rapat. 391 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 2,152 pesakit sedang menerima rawatan. Daerah Tambunan bertukar dari zon merah ke zon jingga, manakala daerah Sepitang bertukar dari zon jingga ke zon merah. 1,826 bakul makanan telah diagihkan setakat ini di bawah program bantuan prihatin COVID-19 2.0 Sabah. Latihan penghantaran vaksin COVID-19 ke pedalaman Sarawak berjaya dilaksanakan. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berjaya melaksanakan latihan penghantaran vaksin Pfizer BioNTech COVID-19 ke klinik kesihatan Belaga yang terletak di kawasan pedalaman kira-kira 178 km atau 4 jam perjalanan dari Bintulu semalam. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Erin Ago Dagang berkata kejayaan mengekalkan suhu ultra sejuk bagi penghantaran vaksin ke lokasi terpencil di Sarawak melalui jalan raya itu bermakna ia dapat dihantar ke mana-mana tempat di negara ini. Katanya tiada isu timbul semasa latihan penghantaran vaksin berkenaan ke klinik kesihatan Belaga dari Bintulu meskipun perlu menempuh perjalanan jauh. Perjalanan itu adalah dari kilang syarikat farmaseutikal Amerika Syarikat, Pfizer di Perth, Belgium. Hari ini kita ulang kembali proses penerimaan vaksin COVID-19 ini supaya kita dapat memastikan pengekalan suhu yang amat rendah negatif 75 ini dapat kekal panjang perjalanan vaksin ini daripada Belgium dalam kata 5 hari sampai ke Belaga. Hari ini adalah sebagai sekali lagi kita mengadakan berat di Bintulu supaya di sini juga mereka yang akan mengendalikan proses vaksinasi di Bintulu ini akan memahami prosedur sebenarnya yang sebenarnya patut dilakukan apabila kita terima vaksin ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Hospital Bintulu selepas latihan penghantaran itu. Latihan pengendalian dan penghantaran vaksin itu akan dilaksanakan dari 2 hingga 5 Februari ini. Malaysia dijangka menerima 12.8 juta dos vaksin itu secara berperingkat bermula pertengahan Februari. Ikut plan imunisasi kita ikut priority dulu. Yang the first batch ini memang untuk frontliners lah. Kementerian Kesihatan itu digunakan Kementerian Kesihatan, military, police, dan media military lah. Dalam hampir miliar, 500,000 kan. Kita sudah target 500,000 post priority. Dan second one will be mereka yang berisiko tinggi. Ya, orang tua, ya, sakit, yang banyak penyakit lah. Akan diberi dulu. Dan the third round will be for the general public. Saya Hikmah Juni, Maksukul.